Okey, baik. Analisis kita bersama dengan penganalisis sukan iaitu Rizal Hashim mengenai program Road to Goal. Assalamualaikum, khabar Rizal? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, Akbar. Okey, baik. Rizal dah jangkakan badminton akan mengisi sebahagian besar senarai atlet dalam program RTG ini, Rizal? Perbincangan saya dengan kawan-kawan media pun memang dah jangka majoriti daripada atlet yang paling elit ini dalam RTG ini sudah tentu dibentuk oleh Pasukan Badminton Negara. Cuma kita terkejut juga pasal mungkin dalam yang kita jangka mungkin dalam 10, 11 atlet, tapi 15 atlet saya rasa itu adalah satu kelompok yang besar. Disebabkan sebelum ini Menteri Belia dan Sukan sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa RTG ini adalah khusus untuk prospek pingat emas. Jadi itulah Abah. Okey, Rizal, pada pendapat anda, apakah senarai 15 atlet ini dikira agak ramai pada ketika prestasi badminton tidak berada di kemuncak dan memungkinkan peruntukan yang agak besar perlu dibelanjakan, Rizal? Ya, saya lihat ini satu cabaran buat jawatankuasa ini kerana mereka mengenal pasti satu kelompok yang besar. Kalau kita lihat dua kriteria yang ditetapkan oleh jawatankuasa ini, satu ranking top 10. Bila top 10, kita bercakap mengenai top 10, bermakna adakah mereka prospek pingat ataupun prospek pingat emas. Jadi kemudian kita lihat juga ada juga pemain pro yang di luar naungan BAM. Cuma ini adalah advantage untuk mereka kerana mereka sebelum ini mungkin bergerak bebas tanpa ada sokongan penuh daripada sistem sokongan yang ada. Jadi ini mungkin satu kelebihan buat tiga pasangan yang di luar bumbung BAM. Okey, baik Rizal. Bagaimana pula dengan pemilihan dua penerjun? Datuk Panda Lila Rinong dan juga Nur Dabitah Sabri. Jadi apakah ia boleh dianggap sebagai pemilihan yang tepat terutamanya untuk Dabitah mungkin? Kalau kita lihat mungkin dari segi strategiknya ada acara-acara yang mereka boleh combine, mungkin synchronize diving ya. Jadi kita lihat juga kalau Datuk Panalila Rinong, kita tahu reputasi beliau sebagai bekas pemenang di peringkat Olimpik, bekas pemenang pingat. Cumanya disebabkan semua atlet yang disenaraikan ini akan dikenakan periodical review, bermakna review secara berkala, bermakna prestasi mereka akan dipantau. Sudah tentu selepas ini ada 2 atau 3 temasya besar yang jawatankuasa boleh pantau prestasi Pandalela dan juga Nur Dabitah Sabri. Dabitah mungkin disebabkan harus mengiringi Pandalela itu disebabkan beliau disenaraikan. Okey, baik, tinggal 15 bulan sahaja lagi menjelang temasya dan kelayakan ke Olimpik baru bermula, dan apakah bentuk pengisian atau bantuan latihan intensif yang perlu diharungi atlet elit ini, Rizal? Kita harus sedar bahawa mereka tahu apa yang perlu dibuat kerana mereka sudah berada di peringkat elit bukan setahun dua ya. Cumanya siapa yang akan buat keputusan jika mereka meminta sesuatu yang mereka hendak atau mereka perlu. Okey. Ya. Kerana kalau macam apa yang YB Hana sebut, mungkin Datuk Lee Chong Wei boleh nasihatkan andainya Lee Zijia mahu berlatih di Ipoh, perlu atau tidak. Tetapi siapakah yang akhirnya akan membuat keputusan? Koordinator, iaitu Stuart Ramalingam, atau Datuk Lee Chong Wei, atau chairman atau minister? Siapakah yang akan judge bahawa dia perlukan latihan di Ipoh, sedangkan sebenarnya apa yang dia hendak berlatih di Ipoh, sedangkan dia perlukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi siapakah yang akan menentukan? Faham tak? Jadi ini maknanya apa yang mereka hendak tidak semestinya mereka perlukan. Jadi inilah antara cabaran-cabarannya kerana mereka perlukan marginal gains. Kerana kita sebut juga bagaimana YB Hana menyebut mengenai roadblocks, kekangan-kekangan yang ada dalam sistem atau struktur pengurusan yang sedia ada sekarang. Katakan Stuart duduk dengan Datuk Lee Chong Wei, Minawan dengan Datuk Nicole, dan apabila atlet mengatakan mereka hendak begini, mengenai begini, apakah jawatankuasa akan melayan semua permintaan mereka? Siapakah yang akan menilai dari sudut merit dan dari sudut teknikal
dari sudut fizikal, dari sudut psychological dan physiological. Jadi sudah tentu mereka akan bergantung pada expert. Siapakah expert yang akan buat keputusan? Jadi ini antara cabaran-cabaran buat RTG. Juga saya lihat disebabkan kehadiran Stuart sebagai seorang pakar komersial, sudah tentu beliau akan ada KPI untuk bawa masuk tajaan tanpa bergantung kepada duit taxpayers, pada duit kerajaan. Jadi itu cabarannya. Kerana kalau kita lihat untuk Tamasya 2020, bagaimana kerajaan membelanjakan khusus untuk Datuk Azizul Hasni Awang sebanyak 13 juta R&D dan juga membina untuk basikal yang ditunggangi. Jadi sudah tentu kos yang tinggi diperlukan untuk memenangi pingat emas yang kita nanti-nantikan sejak 1956. Baik, saya setuju Rizal. Dan akhirnya Rizal, menurut kenyataan media, KBS bertarikh 7 April menyebut senarai ini akan berubah. Senarai 15 atlet itu akan berubah apabila kejohanan kelayakan ke Paris 2024 bermula. Pada pandangan Rizal, ada keperluan untuk meletakkan KPI contoh 3 bulan sebelum Olimpik, tak perform, kita drop. Kalau mereka tak perform, mereka akan turun semula ke program sedia ada iaitu podium. Bermakna macam mana pun mereka tetap diberi sokongan dan diberi bantuan dari semua sudut. Cuma kalau sekarang ini, kalau mereka dapat allowance sebanyak 15,000 sebulan, mungkin kalau podium mereka kena turun pangkat. Allowance tu kurang. Jadi inilah antara cabaran untuk jawatankuasa ni menguruskan kehendak dan juga kerenah atlet. Kerana bukan mudah untuk menguruskan atlet high performance kerana mereka adalah yang terbaik dalam negara. Mungkin mereka menghendaki sesuatu yang luar biasa yang apakah harus dilayan dan diikuti dan dipatuhi oleh jawatankuasa. Baik, terima kasih Rizal atas perkongsian. Harapnya kita jumpa lagi untuk lebih analisis mengenai Road to Gold. Thank you Rizal. Selamat puasa Rizal. Selamat puasa.